Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajipan kita solat maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah seperti biasa sementara kita menunggu solat maghrib isya ni kita akan mulakan kitab yang baru insya-Allah. Bukan kitab yang baru lah, kitab yang pernah dipelajari juga rasanya di sini. Ulang semula lah. Sebelum ni ada ustaz lain yang mengajar dan pihak surau minta kita ulang balik kitab ni, iaitu kitab Hadis 40 Imam Nawawi. Kitab yang sangat masyhur, terkenal, penuh dengan barakah, diterima oleh seluruh dunia terus zaman Imam Nawawi sampai sekarang. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. Kalau kita tengok kulit luar tu, Hadis 40 terjemahan dan syarahnya. Jadi sebenarnya Imam Nawawi hanya mengumpulkan 40 hadis, 42 sebenarnya lah, termasuk ada 2 hadis lagi. Itu nanti ada pembahasan. Namanya hadis 40 tapi jumlah hadis ada 42. Itu nanti ada pembahasan lah. Dan syarahnya. Jadi yang mensyarahkannya itu Ustaz Mustafa Abdul Rahman lah. Maknanya bukan semata-mata hadis, tetapi ada syarahan bagi hadis tersebut. Kemudian kalau kita buka, kita tengok pada fahrisnya ataupun daftar isi ataupun daftar kandungan lah, kita akan dapati bahawa di sini Ustaz Mustafa ni dia tak terus mensyarahkan hadis, bahkan dia datangkan satu perbahasan mengenai ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis, ilmu yang membahaskan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Agak panjang juga perbahasan dia sampai muka surat 50. Masa buku surat 50 baru masuk mukaddimah Imam Nawawi mengenai kitab Hadis 40 beliau lah. Jadi 50 muka surat ni pun panjang sebenarnya. Dan ada di samping tu ada juga beliau menceritakan tentang imam-imam hadis yang masyhur. Buku surat 40 sampai 40 surat 40 dan seterusnya itu. Sebelum masuk mukadimah, dia menceritakan tentang imam-imam hadis yang masyhur lah, iaitu Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Sikit pengenalan tentang imam-imam hadis yang dipanggil A'immatul Kutubus Sittah, imam-imam kitab hadis yang 6 yang masyhur, yang merupakan
kedudukan yang paling utama lah dalam ilmu hadis. Jadi insya-Allah kita teruskan saja. Buka surat yang pertama tu kata penghantar edisi Rumi. Surat 3 kata penyusul. Boleh baca sendiri kot yang tu. Kita nak baca? Tak perlu Terus muka surat 7. Muka surat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah membukukan hadis. Sejarah membukukan hadis. Maksudnya kita tahu hadis itu secara bahasanya adalah perkataan. Hadis itu adalah perkataan secara bahasa. Cuma nanti dia ada bahas nanti satu tajuk lagi pula apa makna hadis secara istilah dan apa makna sunnah. Dan apa hubungan antara hadis dan sunnah? Adakah sama maknanya hadis dan sunnah? Dan ada juga nanti khabar, asar, istilah. Jadi menurut istilah hadis bukan saja perkataan Nabi lah, maksudnya perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi. Bahkan keadaan Nabi pun dipanggil hadis menurut istilah. Jadi bermakna benda tu bukanlah sebuah kitab atau sebuah kita kata mushaf ataupun suhuf. Itu dari Nabi sendiri, cakapan Nabi. Jadi sama seperti Al-Quran juga, dia diwahyukan kepada Nabi, Nabi baca kan. Nabi dibaca oleh Jibril baca kan. Dan ada sahabat yang mencatat. Dan Quran pun dijadikan sebuah kitab pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya zaman Nabi belum ada lagi kitab Al-Quran tu, belum ada lagi. Yang ada hanya Al-Quran di dada-dada para sahabat yang hafal dan juga sebahagiannya mencatat. Jadi dikumpulkan, dijadikan sebuah kitab pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian sejarah dia saya tak nak cerita lah, nanti yang melencong kepada Quran lah. Begitu juga hadis. Bahkan pembukuan hadis itu bermula hampir 100 tahun, 90-100 tahun selepas Nabi wafat baru dikumpulkan. Walaupun ada beberapa orang sahabat Nabi yang mencatat, tapi sangat-sangat kurang, tak lebih 5 orang rasanya, atau tak lebih 10 orang. Bahkan ada larangan daripada Nabi untuk mencatat, menulis hadis. Ada hadis yang diriwayatkan Nabi melarang menulis hadis Nabi. Jadi ulama kata larangan tersebut bukanlah larangan haram ataupun larangan yang tidak boleh dibuat sama sekali. Maksudnya Nabi khawatir, takut ada orang kalau mencatat hadis Nabi, perkataan Nabi, takut bercampur dengan Al-Quran. Zaman Nabi Quran belum dibukukan sebab wahyu tak turun Nabi. Jadi Nabi larang. Nabi melarang menulis hadis. Jadi dihafal saja. Hadis itu dihafal. Walaupun ada beberapa sahabat tulis juga. Tapi untuk personal dia, untuk dia punya catatan personal dia lah. Contohnya Abdullah bin Amr bin As, banyak ribuan. Abu Hurairah dihafal. Dan Sayyidina Ali ada juga, dia mencatatkan beberapa perkara yang penting seperti nisab zakat kan. Itu nak ingat tu kan, maknanya Sayyidina Ali dicatat kan, kambing berapa ekor kena bayar berapa ekor kita, kemudian zakat tanaman dan sebagainya dicatat. Dan beberapa orang sahabat lagi, tak ramai. Jadi pembukuan sebenarnya dia nak cerita ni, bila bermulanya pembukuan hadis, maksudnya pengumpulan hadis dalam bentuk penulisan, yang dipanggil pentadwinan hadis. Tarikh tadwin hadis, banyak kitab ulama mengarang tarikh tadwin hadis, sejarah pentadwinan atau pembukuan penulisan hadis. Di situ timbulnya nanti pertikaian golongan-golongan mustasyriqin, orientalis barat mendakwa
sampai almarhum nama tak nak sebut lah dan meninggal lah kan, Berkasim Selamat Sebab Ahmad Kasim Selamat kedua saya tak kan, menolak sebagian hadis, sebagian besar, sebab katanya lepas 100 tahun, dekat 100 tahun baru nak tulis. Macam mana? Maknanya dia punya kemungkinan untuk silap itu terlalu besar. Lepas 100 tahun baru ditulis. Maknanya biasanya cerita 100 tahun yang lalu orang lupa lah. Cerita hantu apa dia ingat tak ingat lah. Allah alam tak betul tidak cerita hantu. Kalau betul apa bukti dia, kalau tak betul apa bukti dia. Dua-dua kena ada bukti lah. Contoh. Hingga di sini dia mulakan dulu dengan sejarah pembukuan hadis. Pada masa Rasulullah SAW dan masa khalifah yang empat, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum, hadis itu belum lagi dibukukan atau disusunkan. Nabi bahkan dengan 4 khalifah lebih kurang 40 tahun. Lebih kurang 40 tahun. Sebab kekhalifahan Sayyidina Ali itu berakhir lebih kurang dalam tahun 40 Hijriah lebih kurang. Jadi tak ada, belum dibukukan, semuanya hafal, kecuali yang tadilah beberapa sahabat yang personally dia tulis. Yang pertama, kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW dapat bertemu dengan baginda secara langsung untuk mendapat keterangan dan penjelasan atas apa sahaja perkara yang mereka belum mengetahui keadaannya yang sebenar, baik dalam bahagian ibadah atau lainnya. Dan pada masa pada masa khalifah yang empat, mereka amalkan sahaja apa yang mereka ketahui atau yang mereka dengar dari khalifah itu. Maksudnya adalah bukan khalifah sajalah. Sejarah kalau nak cerita panjang. Kadang-kadang Sayyidina Umar sendiri ketika jadi khalifah, bila ada masalah dia tanya, ada di kalangan kamu yang hafal hadis daripada Nabi, Nabi ada bercakap tentang masalah ni, dia akan tanya sahabat. Kalau ada masalah timbul, dia nak keluarkan hukum, dia tak ada sumber, maka dia akan tanya para sahabat, siapa yang hafal perkataan Nabi yang berkaitan dengan masalah ni. Kalau ada sahabat, dia akan ada sahabat, aku pernah dengar Rasulullah kata macam ni, macam ni, macam ni. Maknanya khalifah pun rujuk kepada sahabat-sahabat yang banyak hafal hadis, terutamanya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Siti Aisyah sendiri, kemudian Muaz bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Musa al-Khudri radhiyallahu anhu, itu antara muhaddisin sahabat. Yang kedua, takut kalau hadis itu ditulis akan bercampur baur dengan Al-Quran sesuai dengan tegahan Rasulullah dalam sabdanya, la taktubu anni ghairal Quran wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Hadis Nabi, janganlah kamu tulis daripadaku selain Al-Quran, dan barang siapa telah tulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia hapuskan. Hapuskan. Tengok, dia punya larangan. Tetapi sebenarnya ini ringkas Kalau betul kitab betul besar, bahas panjang dah. Ada hadis pula yang Nabi kata tulis. Ada dalam satu majlis, Nabi tengah bercakap tentang satu perkara, kemudian satu sahabat namanya Abu Syah bangun, ya Rasulullah, tak boleh ingat lah, tuan tulis boleh? Rasul kata, uktub li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah. Boleh pula tulis. Jadi sebenarnya ulama kata larangan Nabi ni, Nabi kata takut bercampur dengan Quran. Nabi kata jangan tulis selain Quran. Dia ada dua, satu larang, satu suruh untuk sebahagian sahabat. So ulama kaji maknanya sebenarnya larangan tu maksud supaya tak bercampur dengan Al-Quran. Jadi bila Al-Quran sudah selamat dibukukan, maka larangan itu tak belik lagi lah. Tapi itu lama juga tu nak tunggu sampai siapa yang berani keluar arahan untuk mengarang hadis. Di sini dia kata, kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah kerajaan Bani Umayyah pada tahun 99 hingga 101 Hijriah. Dia tak lama jadi khalifah, dalam 2 tahun. Maka diperintahkannya kepada gubernurnya, iaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amru Al-Hazm, untuk membukukan hadis. Perintah itu berbunyi sebagai berikut:
unzur ma kana min hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Perhatikanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau tuliskan, kerana sesungguhnya aku takut kehapusan ilmu dan kehilangan ulama. Jadi sahabat Nabi seorang demi seorang meninggal. Dan sahabat yang terakhir meninggal itu lebih kurang dalam 102-103 Hijriah. Abu Tufail antara yang terakhir meninggal. Yang lain semua awal lagi lah. Jadi meninggal dengan hadis-hadis dalam dada dia sekali dan meninggal, kan? Yang mana yang sempat dia sampaikan kepada tabi'in, itulah yang diperintahkan oleh Umar Abdul Aziz ataupun sahabat yang masih ada lah. Dia 99 tu dah tinggal beberapa orang sahabat dia tinggal. Jadi maknanya bila dia nampak perkara tu, sahabat semuanya meninggal, hadis yang dihafal oleh sahabatnya dah habis dah terkubur. Maka dia berasa maknanya, dan dia tahulah pasti sahabat tu ada menyampaikan ataupun mengajar hadis itu kepada para tabi'in. So, diperintahkan kepada gubernur dia supaya pergi jumpa semua sahabat yang masih ada kalau ada, ataupun tabi'in yang menjadi murid sahabat, kumpulkan semua hadis, tulis. Supaya kalau tabi'in pula meninggal nanti, satu masalah lagi, kan? Sebab nak cari masa tu dah makin susah. Jadi sahabat pun ramai, kan? Tapi sahabat yang meriwayatkan hadis tak ramai lah. Dalam 200-300 sahabat saja. Yang paling banyak tu dalam 7 orang, yang sikit dalam 200 orang, yang lain tu hanya 1-2 hadis. Tak 124,000 semua tu ada mereka ni, tak ramai. Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dia hanya beberapa ribu sahabat saja yang dia tulis, tak sampai 10,000 pun. Dalam kitab siapa itu sahabat, maknanya tabaqat sahabat, biografi sahabat-sahabat yang dia cuba tulis dalam kitab dia tu, tak sampai 10,000 pun. Maknanya sahabat yang 124,000 tu tak sampai 10,000 pun yang dia tulis biografi dia. Itu pun yang sahabat-sahabat yang ada sekurang-kurang meriwayatkan satu hadis. Itu tak ramai, sampai 10,000 pun yang paling banyak yang meriwayatkan dalam 200 orang lah. Yang ada ada kemungkinan itu nanti ada semua ada pembahasan. Ada pembahasan. Ada hadis yang 200 sahabat meriwayatkan, sama je. Lepas tu adakah sama dari segi maknanya atau sama dari segi lafaznya, itu ada pembahasan lagi. Ada pula hadis yang seorang 2 sahabat je yang meriwayatkan, sama juga. Contohnya innamal a'malu binniyat, Sayyidina Umar seorang saja yang riwayatkan. Lepas Sayyidina Umar Al-Qamah seorang, kemudian Muhammad bin Ibrahim seorang. Lepas tu seorang lagi, lepas tu baru dalam 60-70. Ada hadis seorang je ya, riwayat. Nanti apa kategori hadis tu, apa nilai dia, itu akan dibahas nanti insya-Allah. Akan dibahas insya-Allah. Semua kemungkinan apa tu kita dah boleh bayangkan lah, kan. Maknanya mungkin ada sahabat yang banyak hadis tu masyhur, ramai riwayat. Ada mungkin yang seorang dua sahabat yang riwayat. Okey. Jadi tahun pun tadi kan 99 hingga 101 Hijriah. Dah kat sekarang Nabi wafat kan 10 Hijriah, 11 Hijriah, jadi kat 90 kat 100 tahun juga. Kemudian diberitahukan kepadanya supaya segera membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat pada seorang wanita yang terkenal, iaitu Amrah binti Abdul Rahman, 21 hingga 98 Hijriah. Tarikh lahir dan tarikh meninggal. Seorang Sri Kandi Islam yang termasyhur dalam urusan ilmu fiqh, murid Aisyah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia paling banyak mewarisi hadis daripada Aisyah. Aisyah isteri Nabi, mana apa yang Nabi buat kat rumah Aisyah je lah yang tahu, isteri je lah yang tahu, kan. Ada perkara-perkara yang tak mana ada orang lain yang tak tahulah perkara-perkara yang Nabi buat kat rumah, bab-bab, contohnya bab suami isteri lah, bab jima dan sebagainya, macam mana Nabi mandi wajib, macam mana, itu Siti Aisyah, tak ada orang lain, ataupun isteri yang lain lah, isteri yang lain. Tapi yang paling ketara dalam ni Siti Aisyah, paling banyak meriwayatkan Siti Aisyah. Paling Nabi paling sayang ni, dia paling manja, Nabi banyak tanya, Nabi paling curahkan ilmu Nabi kat dia banyak.
Ni Amrah ni dia anak murid kepada Aisyah radhiyallahu taala. Dan hadis yang ada pada Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar 37 hingga 107. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu sahabat Nabi lah, anak dia Muhammad pun sempat lagi. Qasim tu dari tabi'in. Seorang yang terkenal dalam ilmu fiqh di Madinah, dari kalangan tabi'in. Atau ada beberapa tokoh yang banyak menghafal, disuruh pergi jumpa orang ni, sebab dia orang ni banyak tahu hadis. Di samping itu Umar radhiyallahu ta'ala mengirimkan surat, Umar Abdul Aziz mengirimkan suratnya kepada gubernurnya di seluruh daerah kekuasaannya supaya berusaha membukukan hadis-hadis yang ada pada para ulama yang berkediaman di tempat masing-masing. Sebenarnya bila diutuskan, kau pergi Basrah, kau pergi Kufah, kau pergi Syam, kau pergi Mesir, kau pergi Yaman, kau pergi mana-mana lah, Istanbul ke, mana-mana yang ada ulama, sahabat atau tabi'in lah. Biasanya masanya dalam masa ni dah tabi'in lah, zaman tabi'in lah, sahabat pun yang tinggal beberapa aja. Mana saja yang ada, cari, kumpulkan, tulis. Umar Abdul Aziz. Dia ada semua tak, dia khalifah. Dia ketika itu dia yang mula mengeluarkan arahan supaya dia jelas berperingkat lah. Dia keluarkan perintah kepada satu orang, gubernur, ketua gubernur macam PM misalnya kan. Dia suruh PM suruh Menteri Besar siapa negeri. Dia ada, saya ada satu kitab Musnad Amirul Mukminin Umar bin Aziz. Tak banyak hadis. Musnad, maknanya Disney pun ada, dia pun alim. Umar bin Aziz antara yang khalifah yang alim. Tapi hadis-hadis yang dia riwayatkan tak banyak lah. Ada sebuah kitab dengan Musnad Amirul Mukminin Umar bin Aziz dalam kepala ni, tak banyak. Di mana? Cuma sebenarnya dua orang yang paling banyak, iaitu Imam Zuhri ni, sebab Imam Zuhri dengan Hisham bin Urwah. Ketika itulah zaman tu tabi'in paling banyak mengumpulkan bila gubernur-gubernur setiap daerah tu dah masing lah dia ada utusan dia, dulu tak ada WhatsApp tu semua. Setiap tu kan utusan akan pergi kepada setiap daerah kekuasaan dia. Gubernur tu akan perintahkan ulama yang ada di situ. Dan ada ulama yang dia travel lah, antara Imam Zuhri dengan Hisham bin Urwah, dua ni masyhur. Cuma nanti ada peringkat-peringkat dia ni. Di antara ulama besar yang membukukan hadis atas kehendak khalifah itu ialah Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibnu Abdullah ibnu Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'in yang terkemuka dalam jurusan ilmu fiqh dan hadis, lahir 151 meninggal 124 Hijriah. Dan yang akhir inilah satu-satunya ulama besar yang mula-mula membukukan atau menyusunkan hadis atas anjuran khalifah. Dialah Imam Zuhri lah, Ibnu Shihab Az-Zuhri ni yang paling terkenal. Ada kawan dia seorang sama juga, iaitu Hisham bin Urwah. Imam Zuhri ni paling lebih terkenal lagi lah. Cuma orang tanya dalam kitab yang lain lah, saya ngaji tu, ulama tanya Imam Zuhri, adakah kau kumpulkan semua hadis Nabi? Berjaya mengumpulkan semua? Dia kata tak. 3/4? Tak. Separuh? Mungkin. Mungkin separuh dia. Sebab semampu dia lah, zaman tu nak travel kan bukan senang. Jadi yang maknanya ada ulama lain lagi lah yang mengumpul selebih. Dan adakah 100% perkataan Nabi itu sudah berjaya dikumpulkan? Itu satu pembahasan yang panjang sebenarnya. Sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kita kata paling rapat dengan Nabi. Dia hijrah dengan Nabi je beberapa hari, 18 hari kan dia keluar. Dia tak cakap apa. Tapi hadis yang diriwayat oleh Abu Bakar Siddiq sebenarnya asalnya dia paling banyak. Tapi kan lepas ada peristiwa dia bakar hadis ni. Dia takut sebab ada satu hadis Nabi yang Nabi kata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, maka dia telah menempah tempat di neraka. Dia takut, dia bakar semua hadis yang dia hafal, dia tulis. Jadi hadis dia dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal ada satu kitab namanya Musnad Ahmad, dalam tu ada 27,000 hadis.
Dalam tu ada 27,000 hadis dan disusun ikut sahabat. Imam Ahmad susun ikut Imam Ahmad ni zaman generasi ketiga selepas Imam Zuhri ni. Ni saya shortcut sikit. Jadi nak cerita lah Abu Bakar Siddiq punya hadis dalam tu 83 hadis dia. 83 hadis saja. Bayanglah Abu Bakar Siddiq yang paling rapat dengan Nabi, hadis 83 itu pun dalam Musnad Ahmad lah. Dan rasanya yang paling besar kita hadis Musnad Ahmad lah. 27,000 hadis. Bukhari Muslim pun tak sampai. Bukhari 7,000 lebih. Itu yang berulang-ulang, yang tak berulang 4,000 je. Muslim pun sama. Dan Musnad Ahmad tu 27,000 hadis. Dan Abu Bakar Siddiq punya hadis 83 je. Tak banyak. 81 nombor saya tak mana 80 lebih lah. Memang kalau kita asal komplit. Mengenal kitab hadis pun nanti saya akan cerita semua satu-satu. Kitab yang asal, kitab yang kompilasi. Biasanya kalau kompilasi ni dia tak sebut sangat. Sebab selepas ini ceritakan permulaan, dia berakhir nanti pada zaman Imam Baihaqi. Berakhir pengumpulan hadis tu pada zaman Imam Baihaqi. Imam Baihaqi meninggal 458 Hijriah. 458 Hijriah, maknanya pertengahan kurun kelima. Tak ada lepas zaman Imam Baihaqi, semuanya zaman kompilasi. Lagu-lagu terbaik Siti Nurhaliza contohnya kan. Dia tak keluar album lah, dia keluar kompilasi je. Semua dia orang ikutlah selera dia. Mungkin ada yang kumpulkan hadis-hadis mengenai surga saja. Ada yang kumpulkan kita ambil Kutubus Sittah jadikan satu. Macamnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi campur jadi satu. Atau ada yang ulama tambahan daripada kitab Bukhari, Muslim. Ada yang kata tak, kita gabungkan Bukhari, Muslim saja. Macam-macam lah. Macam-macam kompilasi je. Nanti ada cerita dia insyaAllah. Jadi Imam Zuhri. Kemudian barulah berlumba-lumba ulama besar lain membukukan hadis selepas Imam Zuhri. Di antara mereka ialah di Mekah Ibnu Juraij. Ibnu Juraij ini guru kepada guru Imam Syafi'i di Mekah. Imam Syafi'i guru fiqh dia, mufti Mekah ketika itu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, bukan Muslim yang Ibn Hajjaj yang hadis itu tak nilai. Mufti Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan dia ni berguru dengan Imam Ibn Juraij. Ibn Juraij ni anak murid Atta' bin Rabah. Atta' bin Rabah anak murid Ibn Abbas. Ibn Abbas sahabatlah. Itu di Mekah. Sebab apa? Dia memang dia punya ni, dia base dia di Mekah lah. 80 Hijrah hingga 150 Hijriah. Lahir 80, meninggal 150. Maknanya ini zaman kita kata second pusingan kedua lah. Maksudnya peringkat kedua pengumpulan hadis. Peringkat pertama tadi Imam Zuhri, dengan Hisham bin Urwah dan yang lain lah. Yang masyhur dua orang. Kemudian peringkat kedua ni yang nama-nama disebut ni peringkat kedua. Di Madinah Ibnu Ishaq 150 Hijriah, meninggal lebih kurang sama dengan Ibnu Juraij. Dan Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas. Imam Malik antara yang awal juga. Muwatta' Imam Malik itu generasi kedua. Muwatta' Imam Malik itu memang masyhur dan dipelajarilah di madrasah. Kami pun dibaca kitab Muwatta'. Tambahan kepada kitab Kutubus Sittah. Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Ada kitab Muwatta' yang masyhur. Tak hadis. Cuma masalah dia nanti saya cerita. 93 Hijriah lahir, 179 Hijriah meninggal dunia. Yang Masihi saya dah baca lah. Kemudian yang ketiga di Basrah Ar-Rabi' bin Sabih 160 hingga 160 Hijriah meninggal. Di Kufah Sufyan Thauri masyhur tabi'in 161 Hijriah. Bahkan ada mazhab sendiri fiqh. Cuma pupus tak bersambung. Di Syam Imam Auza'i guru Imam Syafi'i pergi ketika sebelum pergi ke Mesir, dia singgah di Syam dulu. Dia berguru kepada anak murid Imam Auza'i. Imam Auza'i ada fiqh juga, ada mazhab fiqh, tapi pupus juga macam Imam Sufyan Tsauri. Meninggal 157 Hijriah. Di Khurasan Abdurrahman Ibnu Mubarak ni pun masyhur. Kemudian di Yaman Muammar bin Rashad 195 sampai 153 Hijriah. Itu antara 7 orang yang peringkat kedua lah kita kata.
Cuma di sini ya, Imam Zuhri ni peringkat pertama, dia kumpul hadis Nabi belum lagi disaring lah istilah dia, belum disegregatekan lagi. Kita kata apa, random lah, rawak ataupun random, dia kumpul semua. Betul ke itu hadis Nabi atau itu sebenarnya kalau sahabat bukan hadis Nabi? Tak, dia kumpul dulu. First kumpul dulu semua, maka bercampur aduk. Kemudian masuk peringkat kedua ni masih lagi bercampur aduk, tapi cuma dah mula bahagi-bahagi, ni hadis fiqh, ni hadis solat, ni hadis, ada yang dah mula susun-susun lah, sikit-sikit, segregate sikit-sikit. Kena tunjuk, kena tengok lah. Tapi setakat ni kitab yang saya ada dalam peringkat kedua ni Imam Muwatta, Imam Malik ni. Yang lain tu tak dapat kitab. Mungkin mafkud atau hilang, atau mungkin ada dalam manuskrip belum dicetak mungkin. Masyhur kitab Muwatta Imam Malik. Semua ulama ini adalah pada abad Hijriah, dan susunan hadis mereka di kala itu adalah bercampur dengan perkataan-perkataan para sahabat dan fatwa tabi'in. Campur hadis Nabi, qaul sahabat dan fatwa tabi'in. Susunan kitab yang paling tua yang ada pada tangan umat Islam di waktu ini ialah kitab Muwatta, Al-Muwatta Imam Malik. Karangan Imam Malik rahimahullah yang disusun menurut kehendak Khalifah Al-Mansur ketika baginda datang mengerjakan haji di Mekah pada tahun 144 Hijriah. Jadi dia cerita sampai situ sampai situ saja. Saya sambung lagi. Setelah zaman Imam Malik, masuk peringkat yang ketiga zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni lahir tahun 160 Hijriah, tak silap saya, meninggal 241 Hijriah. So Imam Ahmad generasi yang ketiga. Dan yang adalah beberapa ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad, kalau tak silap saya, Ibn Abi Shaybah, Abdul Razak dan sebagainya. Dan Imam Ahmad terkenal dengan kitab Musnad dia, Musnad Imam Ahmad. Dalam tu ada lebih kurang 27,000 hadis. Tapi dia susun, dia bukan dalam bentuk bab-bab hadis mengenai bab-bab fiqh atau sebagainya. Dia susun ikut sahabat. Pertama sekali hadis Abu Bakar, tak banyak, 80 lebih. Yang kedua hadis Sayyidina Umar, kemudian yang ketiga Uthman, Ali, dan seterusnya. Semua sahabat-sahabat disusun ikut sahabat. Supayalah kalau nak cari hadis mengenai permasalahan, nak cari hadis bab solat ke, dia hadis ikut nama sahabat. Tak kira hadis tu bab fiqh ke, bab bidah ke, bab tasawuf ke, bab fadilah ke, bab kiamat ke, bab apa ke, dia ikut sahabat. Sahabat yang meriwayatkan itu disusun ikut sahabat. Ustaz, harga hadis 27,000 lebih. Saya beli yang cetakan yang paling kecil lah. Ada Darul Fikir Beirutnya 5 jilid. Ada yang tahqiq tahqiq yang bagus sikit, iaitu tahqiq Syuaib Arnaud, guru kepada Rola, 50 jilid. Di library saya ada. Saya beli kat untuk rumah ni, untuk library madrasah 50 jilid. 50 jilid. Cukup nampaklah dia satu hari satu muka surat. Macam saja je nak apa besar sebenarnya. Yang saya punya tu 5 jilid je pun. Dia pakai font kecil sikit lah. Ini dia pakai font besar, lepas tu bawah tu macam ada catatan sikit. Kadang-kadang satu page, satu hadis, 2 hadis je pun. Tak sama, 50 jilid je dia. Itu Musnad Imam Ahmad. Kemudian masuk zaman yang keempat, baru masuk zaman Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah, yang akan diceritakan nanti pada muka surat 40 nanti insya-Allah. Itu peringkat yang keempat. Barulah ada penyaringan hadis sahih dengan tak sahih. Baru disusun kitab-kitab ikut bab. Jadi dia ada nanti khususan, nanti kita cerita bab tu. Kalau sekarang cerita memang panjang sebab 6 orang nak cerita. Dia dah buat bab khusus tu, surah 40 tu dia cerita 6. Sebab 6 ni paling main lah. Sebab zaman tu dah peringkat keempat dah disaring, dah dipilih mana yang betul hadis Nabi, yang bukan hadis Nabi, yang sanad sahih bersama apa semua. Zaman peringkat keempat Imam Bukhari. Nanti datang lagi zaman seterusnya. Lepas tu dah mula orang dah selesa lah dengan pentadunan hadis, sebab dah muncul zaman Imam Bukhari, dah terkenal kitab dia pun dah masyhur dah. Jadi orang dah mula selesa. Ulama yang datang lepas tu pun ada menyambung lagi beberapa lagi hadis-hadis yang, sebab Imam Bukhari tak kumpulkan semua dalam kitab dia, masalahnya Imam Bukhari kata
aku hafal 100,000 hadis sahih bersama sanadnya, dan aku hafal 200,000 hadis yang tak sahih. Yang dia masukkan dalam Jami' Sahih dia 7,000 lebih yang berulang-ulang. Kalau yang tak berulang 4,000 hadis dia lebih kurang. So mana pergi lagi 96,000 hadis? Mana pergi lagi? Adalah kita Imam Bukhari yang lain, Adabul Mufrad. Ada Mufrad tu sikit je hadis dia. Mana pergi yang tak sahih tu 200,000 tu mana pergi? Yang sahih baik baki 96,000 tu mana pergi? Jadi ada ulama-ulama lain lah yang mengumpulkan lagi, mana yang tak ditulis kembali. Antaranya datang selepas tu zaman Imam Daruqutni, zaman Imam Hakim buat Mustadrak al-Sahihain, buat susulan-susulan yang belum dikumpulkan. Dia buat susulan, dipanggil Mustadrakat, susulan-susulan hadis yang belum ditulis. Sebab zaman tu orang dah mula nampaklah zaman Bukhari itu, maknanya semua yang zaman Bukhari itu dah kukuh sikit lah. Semua yang ulama-ulama yang datang sebenarnya membuat susulan saja. Mana yang belum dikumpul ditulis, dia kumpulkan. Tadi Imam Ibn Hibban, kemudian Imam Hakim, Imam Daruqutni, Ibn Khuzaimah, kemudian lagi Imam Tabrani, kemudian masuk lagi zaman Imam Baihaqi, last sekali. Imam Baihaqi itu dah last. Imam Baihaqi dia ada kitab Sunan Kubra, 21,000 hadis untuk hadis fiqh saja. Hadis-hadis yang berkaitan dengan fiqh, maknanya bermula dengan taharah, solat, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli dan sebagainya. Sunan Kubra dia panggil, 21,000 hadis. Kemudian kitab yang berkaitan dengan akidah dari Syu'abul Iman. Syu'abul Iman dekat 10,000 hadis tak silap saya, 8 jilid. Lepas tu habis zaman pentadbiran hadis. Lepas tu bermula zaman kompilasi lah, kumpulan secara kompilasi. Itu sejarah dia. InsyaAllah belum ni. Kedudukan hadis dan kewajipan mentaatinya. Ini dua muka surat kita kan, dua muka jadi cerita. Kalau nak ada kitab rajin-rajin baca lah, tak tahulah ada terjemahan ke tak. Sejarah tadwin hadis tu ulama mengarang satu kitab khusus bahas tentang sejarah pengumpulan hadis. Telah sepakat ataupun ijma' ulama Islam bahawa hadis sunnah. Jadi hadis dalam kurungan sunnah. Nanti ada pembahasan adakah hadis dengan sunnah dia sinonim ke antonim ke, itu nanti ada pembahasan sendiri nanti. Di sini dia tak dalam kurungan, maknanya sah, sama. Adalah dasar bagi hukum Islam, asas. Dan bahawa umat Islam diwajibkan mematuhi hadis, yakni sunnah, sebagaimana diwajibkan mematuhi Al-Quran. Sebab apa didatangkan bab ni? Sebab apa ada golongan yang tolak hadis, anti hadis. Quran saja cukup. Tapi di sini kita katakan kita ahli sunnah wal jamaah, hadis adalah sumber hukum yang kedua selepas Quran. Banyak ayat Al-Quran yang memberi pengertian secara tegas bahawa hadis itu suatu pokok atau satu dasar bagi syariat Islam yang wajib ditaati sebagaimana wajib ditaati Al-Quran. Umat Islam tidak boleh membelakangi atau meninggal atau menentang hukum hadis atau hukum Al-Quran atau hukum kedua-duanya sekali, sama ada dengan alasan atau tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang didatangkan Rasul kepada kamu, maka hendaklah kamu ambil akan dia, akan ialah. Dan apa yang dia tegahkan kamu daripada, hendaklah kamu berhenti. Surah Al-Hasyr ayat 7. Ayat lain, ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Ta'alah kamu dan ta'alah kamu akan Rasul. Ta'alah kamu akan Allah dan ta'alah kamu akan Rasul, supaya kamu dihormati. So taat Allah ialah taat Al-Quran lah. Taat tu kan arahan Allah yang betul-betul dari Allah sendiri, Al-Quran. Dan taat Rasul itu adalah perkataan Rasul, iaitu hadis. Tapi dia orang pandai linggeng apa arwah Kasim ni. Dia kata maksudnya di sini dia kata apa yang Rasul bagi itu Quran. Maksud ayat ni apa yang Rasul bagi ambil, maksudnya Quran. Rasul bagi Quran. Taat Allah, taat Rasul ni lah. Rasul kan Quran, bukan Allah yang bagi kita Quran melalui Rasul. So taat Allah, taat Rasul, taat Quran lah. Dia pandai pusing. Tak kata pun hadis. Dia punya dia buruk ni. Saya berdebat dengan pengikut
Ikut dia dekat 2 jam. Siap panggil pegawai JAIS. Pegawai JAIS lagi. Siap rakam lagi tu. Sekarang tadi akan salah, susah sikit nak bab ni, nak apa, kita nak charge dia pun, nak dakwa dia pun payah. Malaysia undang bab ni, wallahualam saya pun tak faham ni. Ada, saya pernah jumpa debat sampai 2 jam. Dia punya alasan tu sakit hati tu dengar. Tak payah debat lah maknanya. Tak payah debat, dia punya lawyer buruk tu geram ni, kita rasa ni dia nak bagi rasa. Dia pusing dia tolak ni. Dia Quran ni, semayang seminggu sekali je, qiyam dengan sujud. Tak ada 5 waktu, tipu semua. Kita mana ada Quran kata suruh asal Malaysia ada? Bagi, tengok kalau ada. Mana Quran sebut kan? Mana ada? Tak sebut. Quran kata qumu lillahi qanitin, di tegak depan Allah. Wasjud waqtarib, sujud. Selesai. Tapi itu warka'u marakin, tak, itu untuk Siti Maryam lain. Mekah tak wujud. Yang wujud bibakati mubarakah. Bakah ada, Mekah tak ada. Golongan tiada. Banyak dalam internet lagi banyak sebenarnya. Tak payah kalau ada muncul, tak payah debat. Ada orang tak payah. Dia dah ada apa, dia punya apa istilah dia panggil. Dia punya apa tu? Apa dia panggil tu? Dia punya sistem, dia punya apa dia panggil tu? Untuk menjawab soalan-soalan tu dia dah ada. Kronologi ke apa dia punya. Itulah, dah ada dah. Tak payah. Dia jawapan dia sama je. Dia dah tahu kan orang akan attack ni, tanya-tanya dia dah sedia sah. Kita buang masa, tak payah. Bahkan Allah telah pula mengancam orang yang membantah atau menyalahi Rasul dengan firman-Nya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka adalah orang-orang yang menyalahi dari perintahnya, takut ditimpa mereka percubaan atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Bunyi pun dah berbunyi. Cukup kan? Ya, semua pas. Semua. Kita azan dulu lah. Kalau kita bagi laluan untuk azan, insyaAllah. Saya pun yang program tu cancel tadi.
لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan sikit ni beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dalil lah untuk kita menerima hadis. Qul ati'ullaha yang bawah tu. Qul ati'ullaha war rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah oleh kamu akan Allah. Maksud katakanlah kepada kaum ni lah, umat ni, kepada kita lah. Taatilah oleh kamu akan Allah dan akan Rasul. Kiranya mereka berpaling, maka bahwasanya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Surah Al-Imran ayat 32. Seterusnya, Allah tidak sekali-kali membenarkan umat Islam menyalahi perintah atau hukum Rasulnya. Firman-Nya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah harus bagi orang mukmin yang lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum bahawa ada lagi bagi mereka pilihan. Maksudnya kalau dah ditetapkan pun tak boleh ada pilihan dari urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya telah sesat ia sebagai kesesatan yang nyata. Suratul Ahzab ayat 36. Jelaslah dengan ini bahawa taat kepada hukum Rasulullah adalah wajib. Sama artinya dengan kewajipan taat kepada hukum Allah, sedang menyalahinya adalah satu maksiat yang membawa kepada sesat, terpesong dan jalan hidup yang betul. Jadi ringkasnya lah, kesimpulan dia, Al-Quran itu sumber yang pertama, kemudian diikuti dengan hadis. Masalahnya Al-Quran itu, sabitnya Al-Quran sebagai Al-Quran itu, kita ulama kata hukumnya qat'i, diyakini 100% dari sabitnya Al-Quran itu. Masalah yang terjadi kepada hadis, bukan semua hadis itu sabit qat'i. Sabitnya hadis itu dia yang standard dengan Al-Quran, atau kita kata istilah dia mutawatir. Nantilah ada pembahasan nanti hadis mutawatir. Tak banyak, antara 200 hingga 300 saja yang sabit secara mutawatir, iaitu satu periwayatan yang betul-betul banyak sehingga dianggap mustahil sahabat misalnya ataupun pria-pria hadis itu mereka berpakat untuk berbohong. Maka yang mutawatir ini memberi satu kesan, iaitu dipanggil qat'i juga macam Al-Quran. So hadis yang mutawatir ni kalau ditentang pun sama hukum macam menentang Quran. Tapi kebanyakan hadis semuanya tidak mutawatir, dipanggil hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan tetapi tak sampai tahap mutawatir. Maksudnya kemungkinan untuk dia silap itu masih ada. Paling tinggi pun 99%. 99%. Maksudnya ada 1% kemungkinan silap. Kemungkinan ada kesilapan ataupun salah. Walaupun dia Bukhari Muslim. Walaupun riwayat Bukhari Muslim. So ulama khilaf di sini. Kalau ada orang mengingkari riwayat Bukhari Muslim yang tidak mutawatir misalnya, adakah dia kafir atau tidak? Jadi ulama khilaf di sini. Sebagian kata kafir. Sebagian kata tak kafir. Sebab dia tidak mutawatir seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran. Sebab masih ada kemungkinan memang hadis itu salah. Hadis itu salah, mungkin tersilap. Sebab dia punya tahap dia tak macam Al-Quran. Kalau mutawatir, ia memang macam Quran. Tapi tak banyak, hadis dia 200 hingga 300. Itu pun khilaf. Dalam jumlah yang mutawatir hadis itu ulama pun khilaf. Ini antara itu saya kata antara 200 hingga 300. Sebab apa? Ada orang kata tak, ni tak mutawatir. Dia kata ini mutawatir. Ini masalahnya nanti kita bahas apa mutawatir itu, berapa orang nak dikata sampai menjadi tahap mutawatir itu, berapa ramai yang riwayatkan. Nah, itu pun khilaf juga. Masalah nanti kita bahas kemudian. Jadi dia kata tadi kan, mana siapa yang menolak hadis semua tu jadi sesat kufur. Maknanya kalau ada orang tu misalnya dia menolak hadis tu kan macam Kasim Selamat, adakah kita kata dia kufur? Jadi ulama kata wallahu alam, yang saya dengar tak pernah atau tidak, dia tak tolak semua hadis.
Dia ada hadis yang dia terima. Mungkin dia kaji juga lah kot, dia bukan orang biasa. Dia pun ada juga dia punya poin-poin dia. Jadi katanya dia tak tolak hadis mutawatir, wallahu a'lam. Tak sempat lah jumpa dia tanya kan, tinggal lah. Jadi maknanya kalau yang tidak mutawatir tu ulama masih khilaf. Tak boleh kita hukum cepat hukum mereka kafir. Sebab yang bukan mutawatir tu dipanggil hadis ahad, khabar ahad, dengan istilah dia lah. Nanti akan kita belajar. Maksimum 3 orang. 3 orang sahabat riwayat. So 3 orang sahabat riwayat, ada kemungkinan dia mungkin tersilap, mungkin itu bukan hadis Nabi, mungkin. Tapi Bukhari Muslim tak masalah. Walaupun ahad, tapi kalau Bukhari Muslim, tapi sampai nak tahap kafir itu tak boleh lah. Paling pun kita kata dia ahli bid'ah, dia ahli zindik tu saja. Tak boleh kata kafir. Tapi ada yang kata tak, kalau Bukhari Muslim kafir. Contohlah ada sebagian kafir. Itu dari sudut periwayatan. Maknanya dari sudut ianya sebagai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi. Nanti ada masalah satu lagi, iaitu dari sudut makna dia tu. Pengamalan hadis tu ada orang tolak. Dia tahu tu hadis tapi dia tak mengamal. Itu apa hukum dia? Itu nanti kemudian kita bahas panjang lagi insya-Allah. Cukup? Wallahu a'lam. Setakat itu dulu yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf bersama. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, kita faham apa yang sampaikan, dan kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.